Ramadan je business slow. Ramadan je business slow. Marah saya dengar ayat ni. Apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, apa yang kita sebut, itu adalah doa. Ramai orang bermula dengan membina bisnes dengan tidak memilih apa lifestyle yang mereka nak. Kita pilih yang mana boleh bagi duit. Asal bulan puasa je kita akan dimomok dengar ada kari pap angin lah, donat tengah kosong. Itulah kan. Tak jadi kerombolo ni. Buat mati tak buat mati, jadi baik buat daripada rugi. InsyaAllah ada rezeki, moga dikabulkan hajat di hati. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Final evil, evil, final evil, evil, final evil, evil. Ini peluang untuk ubah hidup. Right, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Final Level Podcast episod ke-48. 48, luar biasa. So, saya Ahmad Izzam Anwar. Saya Syafiq Supena. Kita ada 3 segmen yang kita akan ulas atau rungkai, Tuan Syafiq. Okey. Untuk yang pertama, what's going on in Malaysia. Okey. Sama juga, kita akan ulas isu semasa yang baru-baru ni terjadi. Kalau Tuan Syafiq pernah dengar tentang Meta Down. Meta. Meta. Down. Meta. So Taufik, kita jawab sikit lah kenapa Meta down, macam mana dia boleh down kan. Taufik down ke? Saya tak down. Meta down Meta. Alright. So untuk yang kedua, soalan kedua yang berkenaan isu viral Tuan Syafiq. Berkenaan konten Kaabah. Tentang siapa tu kita jangan sebut lagi. Okey. Kita masuk kejap lagi. Alright. So untuk segmen yang kedua sama juga case study business Tuan Syafiq. Kali ni berkenaan dengan betul ke orang cakap Ramadan je business slow. Ramadan je business slow. Betul ke Tuan Syafiq? Okey. Sikit lah. Dia ni kan memang ayat-ayat ni selalu orang tanya. Ni namanya ayat-ayat menempah. Marah saya dengar ayat ni. Apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, apa yang kita sebut, itu adalah doa. So kalau dah itu yang kita fikir, itulah yang jadi. Jadi jangan doa yang bukan-bukan. Jangan cakap kekalahan ni berlaku di dua tempat. Sebelum dia berlaku di luar, berlaku kat dalam. Kalau kita dah mengizinkan Ramadan slow, dia dah automatically fisiologi kita semua efek. So apa Kita yang tak akan ada effort pun nak ada fighting spirit untuk buat. faham? Betul. Right, so untuk segmen ketiga, segmen santai, kita akan jawab segala soalan-soalan pendengar. Okay. Sebab ada kita dah buat yang minggu lepas. So adalah mereka bertanya. Okey. Kan? So kita akan jawab lah. Okey, alright. Menarik soalan ni. Kan? So nanti kita akan jawab. So kita tanpa melengahkan masa, minggu lepas saya dah tanya Tuan Syafiq sihat ke tidak kan. Takkan saya nak tanya lagi. So macam mana perkembangan rambut Tuan Syafiq? Kita boleh ulas sikit Tuan Syafiq. Rambut saya ni tetap menjadi satu topik lah. Sebab adalah. Tapi terus terang memang saya rasa antara decision terbaik saya pernah buat lah tanam rambut lah. Sebab lepas saya tanam rambut tu, saya menjadi perhatian oleh kebanyakan orang. Orang tengok rambut saya kan. Maknanya banyak sangatlah transformasi. Maknanya hodoh sangatlah saya dulu kan. Bukan hodoh Tuan Syafiq, dia kurang. Kurang. Kesian orang nak tanam rambut kan. Kesian. Kalau boleh Saya cerita. tak nak sebut, nasib baik podcast ni bukan dengan Tuan Fadi. Tapi ada sebab kenapa Tuan Fadi tak boleh kan Tuan Syafiq. Sebab kesihatan. Ada sebab-sebab dia kan. So kepada orang-orang yang tak boleh bertanam tu, tanam rambut lah. tu Hidup ni kadang-kadang memang macam tu. Macam mana persediaan Tuan Syafiq sendiri? Okey, tentang Ramadan ni satu bulan yang dinanti-nantikan, bulan yang dirahmati, yang dikurniakan dengan penuh barakah. So kalau tanya dengan saya apa persediaan dia, adalah saya tidak sabar nak menghadapi bulan Ramadan ini. Saya menunggu, ternanti-nanti dan rindu pada bulan Ramadan. Jadi kalau kata persiapan tu, tidak adalah persiapan dari segi sudut nak beli baju baru ke, tak adalah. Sebab Ramadan kan. Tapi dia persiapan kepada untuk kita kembali kepada fitrah. Kembali kepada jalan Allah. Datang kosong, kita balik pun kita kosong. Bukan kosong tu kosong tak ada buat amal. Kosong tu adalah kita membuang sifat keakuan kita. InsyaAllah kita kembali kepada fitrah. Dalam segi bisnes Tuan Syafiq, adakah dah bersedia? Bagi saya, bulan Ramadan ni adalah tentang personal lah. Jadi bisnes ni dia mengikut kita punya personal. Bagi saya tak ada masalah. Kita boleh adjust bisnes tu. Tapi bagi saya tak ada terkesan lah. Apa pun yang paling penting, kita tak sabar nak menantikan bulan Ramadan. Itu je lah. Faham? Okay. So ni lari sikit Tuan Syafiq.
Bazar selalu Tuan Syafiq pergi kat mana? Saya tak tahulah Saya tak pastilah penonton-penonton yang ada kat dalam podcast ni kan, adakah mengalami sindrom yang sama dengan saya. Saya tak tahulah. Saya sekarang dah macam malas nak pergi bazar lah. Sebab saya rasa saya di scam kadang-kadang. Di scam macam mana tu? Dia minta maaf lah pada peniaga-peniaga bazar Ramadan. Tapi bila dengar benda ni, boleh jadikan peringatan dan kesempatan lah Di saat memang betul ada demand yang tinggi waktu bulan puasa untuk kita menjana pendapatan, tetapi jangan sampai ambil kesempatan. Jadi kadang-kadang ada setengah-setengah tu peniaga-peniaga bazar Ramadan yang saya percaya niat mereka hanya duit. Jadi bila duit tu saja yang diletakkan di hati, produk diletak ke tepi, ujungnya orang jadi tak puas hati. Macam pantun pula jadinya. Kan? Faham? Dia tengah bercakap-bercakap tiba-tiba jadi pantun. Jadi satu ayat rangkap. So apa antara benda yang Tuan Syafiq pernah di scam tu lah? Apa Pernah antara? lah saya pernah beli donat tengah kosong, bukan? Karipap angin. Karipap angin. Sedih dah lah, saya suka karipap kan. Beli nampak sedap, makan angin dalam. Fras dah lah mahal lah tu kan. Tapi macam tu lah kan. Betul, rumah rahmat manusia kan. Asal bulan puasa je kita akan dimomok dengar ada karipap angin lah, apa donat tengah kosong. Betul lah kan. Kau tak jadi kerombolo ni. Okay. Jangan macam-macam. Alright Tuan Syafiq, apa satu kenangan pahit? Pernah ke Tuan Syafiq kenangan yang tak boleh lupa lah, macam Tuan Syafiq terlupa nak baca niat ke, terlupa nak sahur ke, atau pagi tu bangun pagi terminum ke apa tu, ada tak kenangan-kenangan yang tak boleh Tuan Syafiq lupa lah? Saya tak adalah kenangan-kenangan tu sangat, tapi kenangan yang bukan pahit lah, saya mungkin boleh katakan sedih. Adalah bila saya berpuasa seorang diri di luar negara lah. Jadi saya tidak ada family. Dan memang sangat berbeza lah bila kita ada keluarga ni kan dengan Malaysia, dekat negara-negara Islam lah. In fact Kuwait pun negara Islam, tapi budaya di Arab sangat berbeza. Dia tak macam dekat kita. Dia orang taklah riuh dengan bazar Ramadan ke apa ke, tak ada. Yang hanya ada adalah buka puasa tu pun makan sekadar apa yang ada. Buka puasa dia dekat masjid ke kat Kalau dekat Kuwait tidak. Dia makan lagi kat rumah, tapi budayanya kat sana makan kurma. Adalah makan-makan heavy tu ada. Cuma point dia adalah dia rasa aneh lah. Itu je lah. Rasa seorang lah, rasa kesorangan. Dan saya pernah juga pengalaman puasa sebulan di Amerika Syarikat. Waktu saya ada menghadiri satu program, saya duduk kat sana hampir 4 bulan lah. Di Fort Worth, Texas. Jadi memang saya duduk kat sana tu. Memang dia sekali lagi environment berbeza. Saya berpuasa kat negara orang, tapi mujur lah ada sekali tu saya dapat peluang tahu ada komuniti Malaysia kat sana. Barulah dapat makanan Malaysia kan. Begitulah. Tapi buka puasa kat situ panjang masa Tuan Syafiq kan? Panjang tu kalau dalam tempat yang saya pergi ni tak banyak beza lah. Mungkin terawal sejam 2 jam, lambat sejam 2 jam, tapi tak ketara lah. Kalau terawih kat sana macam mana Tuan Syafiq? Okey ke sama macam Malaysia ke? Kalau saya pergi waktu di Amerika Syarikat, dekat sana saya tak pasti apakah dia punya mazhabnya, tapi budaya terawihnya dia sangat laju. Dan dekat sana dia tidak macam kita makan sehabis-habisnya, lepas tu kita baru solat. Kat sana makan sedikit, solat, malam habis tarawih tu baru makan penuh. Jadi nak tunggu tu, Allahu Akbar. Allah, tak fokus. Tak fokus. Tapi itulah kat sana. Kalau kenangan terindah, kenangan terindah Tuan Syafiq tadi yang orang kata tak boleh lupa, puasa sendiri lah kan. Kalau kenangan terindah, of course lah Tuan Syafiq berpuasa dengan family, betul tak? Ke macam mana Tuan Syafiq? Saya tak tahu, tapi dulu kan saya pernah ada satu pengalaman lah. Saya memang dia macam ni. Bila kita cerita tentang kisah hidup orang ni kan, dan orang ada kisah hidup masing-masing. Ada orang dia banyak cerita kisah hidup sedih, tapi saya punya cerita ni berbeza. Saya bukan datang daripada keluarga yang susah. Tapi bukanlah kata datang daripada keluarga yang senang juga. Keluarga saya sederhana, tapi sederhana nak ke senang lah. M40 ke T20 lah lebih kurang. Jadi saya tak ada cerita sedih, tak makan ke apa ke, tak ada. Cerita saya memang cerita yang saya makan je kan. Saya tak ada nak buat cerita sedih semua benda kan. Benda yang betul-betul. Faham. Jadi kenangan terindah saya adalah bapa saya ni waktu saya kecil, dia suka bawa saya pergi makan berbuka dekat hotel. Jadi saya pernah ada satu saat tu, kenangan terindah waktu saya kecil,
boleh dikatakan setiap malam saya ada hotel saya pergi. Setiap malam. Jadi dia best lah bila kita pergi lain hotel ni, lain environment. Dan hotel-hotel ni dia ada dia punya prop, ada dia punya kita rasa dah environment raya tu kan, puasa. Jadi itulah kenangan terindah. Makan buffet apa semua tu kan. Faham? So tu antara kenangan terindah dia lah kan. Faham okey. Okay, kita tutup tentang puasa Tuan Syafiq. Oh, lagi satu. Sorry, saya terlepas pandang. Ada yang tanya, itu kejap lagi kita masuk tapi kita cuit sikit lah kan. Berkenaan dengan bisnes bulan puasa Tuan Syafiq. Kan? Ada yang cakap bulan puasa je bisnes slow. Ke kita nak sambung kejap lagi Tuan Syafiq? Boleh je nak bincang sekarang pun boleh. Alang-alang kita cerita puasa kan. Inilah tadi saya dah geram dengar orang kata bisnes bulan puasa. Tu saya cakap kekalahan dia berlaku di dua tempat. Sebelum dia berlaku di luar, dia berlaku kat dalam. Tapi saya tahu, saya kalau cerita benda-benda macam ni, ada orang kata, alah dia ni macam pandailah cakap, nak bagi semangat. Kau tak tahu kat tempat kita orang kan. Saya bagi kita terus terang, kita kena faham satu benda tau. Bila kita buat bisnes, orang bisnes ni dia ada satu mentality dan ciri-ciri yang sama. Apa dia ciri-ciri dia? Tak tahu. Orang bisnes kena ada mentality dan jiwa sebagai seorang fighter. Jadi bila kita orang yang namanya fighter, kita tidak boleh tunduk dan akur pada keadaan. Kita tak boleh menjadi orang yang mengikut arus. Kita kena menjadi orang yang menentang arus. Tapi sekali lagi akan ada orang kecam. Alah, statistik, theoretically, ni orang pandai sudah akan cakap sini. Tapi point dia lah tentang bisnes ni tentang semangat. Jadi bila mana kita dah kalah sebelum ajal, macam mana kita nak menang? Belum apa-apa kita dah kata puasa tak boleh. Jadilah macam tu. Jadi bila kita punya otak ni, dia bergantung pada apa yang kita sebut tau. Otak kita ni bergantung pada kita tanya soalan yang betul ataupun tidak. Kalau kita cakap soalan dia adalah business down ataupun business slow, jadi dia akan jadi slow lah. Tapi kita fikir macam mana kita nak memastikan kita tetap unggul walaupun tengah dalam keadaan musim orang kurang beli. Jadi dah jawapan kita akan dapat lain. Sebab tu kalau saya pernah share satu buku ni, Boleh. buku ni sangat menarik. Buku ni saya tak ingat siapa yang tulis. Tapi tak silap saya nama dia Goldman ataupun David Goldman macam tu. Dia tulis apa? Great leader ask great question. Great leader ask great question. Jadi dia buat buku kajian dalam buku tu. Setiap leader yang bagus ni bukan tentang dia pandai sangat, tapi dia tahu tanya soalan yang betul. Benda ni kita boleh apply dalam kehidupan kita. Contohlah, ni kita cerita buat bisnes. Ni pada yang mungkin ada yang dipanggil team, staff kan. Contoh, kalau kata kita ada satu bos yang macam Firaun, kan? Firaun. Katakanlah kita tak suka bos ni. Kita ada dua keadaan. Kita bertanya soalan macam mana kita nak jatuhkan dia. Dia akan dapat jawapan jatuhkan dia. Betul. Tapi macam mana kita nak kuatkan hati dan kita nak adapt dan jadi sesumpah berubah mengikut keadaan dengan kepimpinan Firaun dia. Maka kita akan dapat jawapan tu. So tanya soalan yang betul pada diri, kita akan dapat jawapan. Faham. So tadi berkenaan dengan buku tu, Tuan Habib kata buku tu kalau tak silap saya nama dia John C. Maxwell, betul ke? Oh, John C. Maxwell, sorry. Kan? Goldman tu emotional intelligence, sorry. Itu buku dia kan, betul? So, apa tadi? The great leader ask a great question. Alhamdulillah betul saya sebut bahasa Inggeris tu. Okay. So 5 hari bulan 3 2024 kan, produk Meta down. Facebook, Instagram, WhatsApp down. Perlu tak usahawan ni ambil serius berkenaan dengan, yalah ada yang diorang down, biarlah Meta down, kenapa nak kena fikir pula kan? Tuan Hafiz rasa perlu tak dari segi platform marketingnya, database-nya, perlu tak diorang kisahkan tentang benda ni Tuan Hafiz? Dia down ni sebab mengikut dipanggil mazhab Kelantan. Meta dia. Yang meta-meta tu yang dia down terus kan. Okey, jadi sorry yang gurau. Okey, jadi kepada yang mungkin dengar cerita ni memang betul Meta down. Dan sebenarnya ni dah kali ke berapa down kan. Dah banyak kali lah. Cuma yalah, kita ada dua reaksi yang kita boleh pilih. Pertama, kita mendengar dalam reaksi tak ada tahu apa-apa dan buat tak tahu, tak ada reaction. Ataupun kita berada dalam reaksi berjaga-jaga. Jadi kalau kata bab Meta down ni, kita dah memang expect mana-mana platform social media ni bukan kita punya. Jadi that's why sebagai seorang bisnes kena faham beza
antara menjadi jurujual dan membina bisnes. Okay. That's why kalau kita jadi jurujual, itu kita akan stuck. Kalau contoh kita punya iklan tu bergantung pada platform-platform ni. Platform ni mati, kita mati. Okay. Tapi kalau kita ada mentaliti membina bisnes, kita akan simpan database. Dan database yang ada kita boleh gunakan untuk buat duit. Tak kira apa juga platform bertukar. Sebab tu pentingnya kita kena ada ilmu database marketing. Dan apa juga social media ni hanya sekadar platform marketing saja. So yelah, platform tu pun penting, tapi yang paling pentingnya database supaya kita boleh guna diorang berkali-kali kan. Betul. Database ni macam Tuan Syafiq cakap minggu lepas ada Amazing Sales Hacks tu kan. Adakah ilmu database ni akan masuk ke dalam kelas tu sendiri, kelas Amazing Sales Hack tu? Of course, kita akan masukkan sebab dalam Amazing Sales Hack saya akan menceritakan bukan sekadar bagaimana nak closing pelanggan. Saya akan menceritakan sudut pandang jualan dalam konteks strategik. Maksudnya bila kita sebagai business owner, kita banyak tengok closing naik sebab tak pandai nak bercakap dengan customer. Boleh jadi salah satu sebab tak boleh cakap dengan customer. Kadang-kadang kita kena tengok offer tu menarik ke tak. Jadi antara benda saya akan touch adalah database marketing. So kalau boleh Tuan Syafiq ulas sikit lah, kita pun dah bagi tahu berkenaan dengan database kan. Apa kepentingan database ni Tuan Syafiq? Database ni kepentingan lah untuk kita owner buat jualan berkali-kali dan kita membina customer base. Sebab bisnes dapat bertahan hanya dengan pelanggan. So pelanggan pula diukur dengan database. Sebab tu bila kita database, kita nak jual syarikat pun nilai syarikat tu besar sebab kita dapat database. Contoh Instagram, jual platform Instagram kepada Facebook. Sebab Facebook nak dapatkan database. Jadi itu je kita kena faham. Jadi bila kita nak naikkan nilai syarikat kita, kita kena database. Yelah, platform yang besar seperti Facebook, Instagram pun dorang ada database sendiri kan. Ada yang kita buka account free-free tu, dia tak bagi free. Dia tengah ambil database. Macam kita baru pergi sebelum-sebelum ni Tuan Syafiq, kita pergi buka puasa tu yang iftar tu. Lucky draw. So lucky draw tu janganlah percaya sangat. Dia sebenarnya setengah ambil kita punya database. So kalau nak tahu lebih berkenaan dengan database, joinlah kita punya kelas kan Tuan Syafiq. InsyaAllah. Okay, so untuk soalan kedua Tuan Syafiq berkenaan dengan nak buat konten ni adalah had-had berkenaan dengan Kaabah tu kan. Adalah seorang influencer ni, kalau kita nak sebut nama pun dah viral lah pun kan. So dia buat konten berkenaan dengan Kaabah. So apa Tuan Syafiq punya pandangan berkenaan dengan konten tu Tuan Syafiq? Okay, untuk menjawab tentang isu-isu viral baru-baru ni, tentang seorang selebriti terkenal, Hafiz Muhammad kan. Secara jujur lah, saya berpandangan benda ni benda kecil je, tapi digembar-gemburkan. Dan benda ni memang selalunya berlaku bila kita menyentuh hal-hal tentang agama. Betul. Dekat Malaysia ni sangat sensitif bab-bab agama ni. Jadi janganlah dibuat main-main kan. Mungkin saya percaya saudara ni tidaklah berniat pun untuk viralkan sangat. Dia just macam nak tunjuk lah, nak record for personal usage. Kita mencium Hajar Aswad. Jadi memang niat dia mungkin baik, tapi orang tak faham niat, orang tengok perbuatan. So dia kena dah tempias dia kan. Tempiasnya. Tapi ada juga Tuan Syafiq, ada juga orang yang buat bad marketing dengan good marketing tu kan. Apa Tuan Syafiq punya pandangan? Perlu ke ada bad marketing Tuan Syafiq? Dia sebenarnya kan, benda asas dalam bisnes lah, dia bukan bermula marketing tau. Okay. Dia kena bermula dengan branding. Branding. So branding ni apa message yang kita nak sampaikan, apa perjuangan kita. Jadi bila benda ni kita dah tetapkan, baru kita akan pilih strategi marketing tu. Jadi contohlah kita buat branding barang-barang premium, buat marketing terkinja-kinja, memalukan, tak kena dengan kita punya brand. Tapi nak kata marketing salah, tak. Dia works untuk certain brand yang memang dia nak main rakyat-rakyat marhain. Okay, faham. M40 punya market. Dia buatlah benda-benda macam tu. Jadi bagi saya it's just a strategy. Tapi in the end of the day kita kena tahu apa brand message yang kita nak sampaikan, barulah dia align. So good marketing ke bad marketing ni tak pernah ada lah sebenarnya. Yes, exactly. So okay, faham. Faham. Begitulah pesanan penaja. So tak ada salah pula Hafiz Muhammad ni dia buat konten dekat Kaabah ke apa kan. Hanya orang yang membesar-besarkan. Okay, faham. So terima kasih Tuan Syafiq untuk segmen yang pertama, segmen iaitu isu viral. So kita rehat sebentar. Tuan Syafiq pun tengok macam dah dahaga je. Tapi kita sambung balik lepas kita dah minum-minum, InsyaAllah. dengan tumbler buat saja. Buat saja. Founder business dah buat bisnes bertahun-tahun tapi jualan masih stuck di tahap yang sama. Itulah so bila company short duit,
Kita nak kena hire staff. Kita tak ada ilmu, main hire saja. Ramai orang ingat sales tak naik sebab orang tak suka pada kita. Produk kita teruk, produk kita tak viral. Itu semua salah. Sebab kita bisnes, kita ambil database tapi kita tak tahu macam mana cara penggunaan dia. Dan nak salahkan ekonomi memang mudah. Tapi hakikatnya kita sendiri yang tak cukup ilmu. So dia ada strategi pre-launching, macam mana kita nak war-warkan, pada hari launching kita nak buat apa. Saya belajar dekat Fanivo. Kita as majikan dan founder, kita yang tak tahu nak susun strategi jualan. Kita yang tak tahu nak buat kempen launching yang berjaya. Kita tak tahu nak pilih tim jualan dan tim marketing yang betul. Launching kita dapat 438 ekor kucing purata 57,000 lah dalam masa 2 hari. Tapi trust me, bila kita dah tahu, boom, jualan bisnes kita pasti boleh meroket lebih laju. Right, selamat datang ke segmen kedua. Kita pun dah berehat, kita dah tengok iklan apa semua tu kan. So kita sambunglah dengan case study business, iaitu segmen kedua. Alright. So kita nak case study ni kita tak adalah nak ulas berkenaan dengan student Fanivo, tapi kita nak berkenaan dengan puasa dan raya ni. Persediaan Persediaan puasa dan raya ni. So apa tipsnya Tuan Syafiq untuk orang-orang yang buat bisnes? Okey, puasa raya menarik topik ni tentang puasa dan raya kan. Okey, dia sebenarnya dalam puasa dan raya ni, pada pandangan saya, dia sangat bergantung kepada bisnes kita ni jenis yang macam mana. Dan saya selalu dapat soalan dan juga pertanyaan daripada ramai orang, bila puasa dengan raya ni, macam mana nak naikkan jualan? Okey, pertama sekali, kita kena pergi pada apa lifestyle yang kita nak. Lifestyle ini yang kita benda nak, yang kita nak bincangkan hari ni. Okay. Ramai orang bermula dengan membina bisnes dengan tidak memilih apa lifestyle yang mereka nak. Sepatutnya sebelum kita buat bisnes, benda pertama yang kita kena buat adalah kita kena tentukan apa lifestyle dan gaya hidup yang kita nak. Okay. Barulah kita cari bisnes yang boleh fit dengan lifestyle tersebut. Tapi kebanyakan orang bila kita buat bisnes, kita tak pilih lifestyle yang kita nak. Kita pilih yang mana boleh bagi duit. Mungkin waktu tu kita tengah susah, kita desperate, kita akan buat apa juga bisnes asalkan dia datangkan duit. Tapi long story short, bila kita dah buat bisnes tu, kita dapati bisnes yang kita buat tu tak sesuai dengan karakter kita. Sebab setiap bisnes menuntut karakter tertentu. Contoh, orang yang berniaga nasi lemak tepi jalan, ada karakter yang kena ada. Bangun pagi, lepas tu pukul 3 pagi dah kena pergi beli barang dekat pasar burung, masak, siap, letih tau mereka makan. Betul. Tapi adakah salah? Tak. Ada orang dia enjoy dengan lifestyle macam tu. Sebab dia tahu dia kerja awal pagi, waktu tengah hari dia boleh berehat sampai ke malam. Dan itulah lifestyle yang dia pilih. Sebab kebetulan family dia pun memang macam tu. Ada orang dia punya lifestyle memang suka kerja weekend. Weekday dia tak nak ganggu. Jadi pendek cerita, bila kita buat bisnes lah tentang kita memilih apa lifestyle yang kita nak. Jadi berbalik-balik pada puasa dengan raya ni, ada orang dia memang pilih waktu puasa dia tak nak diganggu, dia nak beribadah je. Adakah salah dia nak kena naikkan sale? Tak. Ada orang dia memang enjoy, dia tahu game dia. Jadi that's why kadang-kadang bila kita tak kenal diri, itu yang menyebabkan kita jadi panik. Orang lain buat, kita tak buat, kita jadi panik. Kita tak tahu apa yang kita nak. Contoh, saya ada seorang, saya punya kenalan lama, buat bisnes jual songkok. Dia hanya berniaga 3 bulan je. Waktu puasa, sebelum puasa dan selepas puasa. Itu je setahun dia berniaga. Ada tak dia pening kepala nak pergi fikir lepas tu nak naikkan jualan? Tak. Sebab itulah lifestyle yang dia nak. Dia suka pada bisnes yang macam tu. Dia decide. Jadi bila kita tak faham, itu yang kita jadi nak ikut-ikut orang. Jadi bab puasa dengan raya, kalau tanya dengan saya, dia bergantung apa yang you nak. Ada orang dia memang nak naikkan sale, go ahead. You fikirlah apa cara dan strategi nak naikkan sale. Tapi ada orang yang dia tidak ada plan pun nak naikkan sale waktu bulan puasa. Dia memang nak waktu bulan puasa ni nak rehat. Go ahead, tak salah pun. Tapi dia ada cara ya. Contohnya kalau kita nak rehat waktu bulan puasa, kita kena puluh lah sebelum puasa tu. Kan? Betul. Okay. So ada yang kata Tuan Syafiq, asal makanan je mesti laku time puasa raya. Asal jual makanan je mesti laku puasa raya. Tapi macam mana bisnes yang berkenaan servis? Sebenarnya tidak juga. Dia apa juga bisnes yang berkaitan dengan kerayaan. Dia sangat akan ada demand yang tinggi. Sebab kita tahu bila time puasa raya ni orang ada sentimen. Tukar langsir baru, tukar perabot baru, semua benda nak baru. Orang akan menyimpan dan ada duit lebihan untuk berbelanja. Orang memang saving untuk raya. Sebab dia sangat bermain dengan sentimental value. Nak bagi anak pakai baju baru. Betul. Dan sebagainya. Jadi berniaga-berniaga yang berkaitan produk kerajaan ni memang demand tinggi.
Bukan makanan je, fashion. Kalau kata servis, tengok servis juga. Ada servis yang memang naik tinggi. Contohnya kalau servis travel tu mungkin kurang lah. Melainkan kalau kita buat travel pergi ke Tanah Suci. Tapi kalau lain daripada tu, kebanyakan orang memang time puasa orang tak plan nak berjalan-jalan. Jadi kita kena faham dipanggil orang kata apa, keadaan ni, dan kita bermain dengan keadaan yang kita ada dan kita punya bisnes lah. Okay. So ada ke Tuan Syafiq sendirilah punya, orang kata apa, case study student yang berkenaan dengan bisnes servis ni lah? Ada tak Tuan Syafiq? Saya secara jujurnya ada. Saya punya student yang menjalankan perniagaan servis. Contohnya dipanggil perniagaan memasang tile, tukar wallpaper kan. So dia tak ada servis. So tak ada isu sebab benda tu demand lagi tinggi. Dia nak bagi tahu kan, tak semua bisnes servis kita kena labelkan dia jatuh. Ada bisnes servis yang naik. So itu je, kita rehat sebentar. Apa itu kuasa? Kuasa memudahkan anda untuk menguruskan apa sahaja yang berkaitan dengan kerja anda, menguruskan dan menjaga maklumat pelanggan anda, jualan anda, marketing anda. Yang paling penting, dapat menghantar ribuan mesej untuk follow up pelanggan anda secara automatik sahaja. Dengan kuasa, anda tak perlu membayar 6 sistem untuk melakukannya, dan anda tak perlu membuang masa untuk mencari maklumat pelanggan anda dengan begitu lama. Sebaliknya, anda boleh mencari maklumat pelanggan anda dengan beberapa saat sahaja. Semuanya dalam satu login dan satu sistem sahaja. Kuasakan bisnes anda sekarang. Klik link di bawah ini. So untuk segmen ketiga, kita terus sambung dengan Tuan Syafiq Yes, bring it on. Right, saya suka semangat Tuan Syafiq. Sentiasa walaupun back to back meeting ke apa, tapi ya Allah, Tuhan je lah yang tahu. tapi energi Tuan Syafiq tu bukan main. Padu Tuan Syafiq. Macam mana Tuan Syafiq kekalkan semangat macam tu Tuan Syafiq? Ni kena bagi pil semangat ni. Saya ada jual. Berapa nak? Berapa kati nak? Dia macam Tuan Syafiq sendiri bagi tahulah, kalau kita seronok dengan apa yang kita buat, kita tak akan rasa penat tu. Betul tak Syafiq? Betul. Tapi sebenarnya kan, in the end of the day, saya percaya sebagai seorang manusia, kita ada limit lah. Kita ada dipanggil penat, kita juga manusia kan, kita bukan sempurna. Betul. Tetapi saya berpegang pada satu perkara, seorang orang yang berjaya, dia ada satu kelebihan yang mana dia tahu nak suppress emotion. Oh, suppress emotion. Maksud suppress emotion ni adalah kemahiran kita mengendalikan diri dan terus bergerak walaupun kita punya emosi tu berada dalam titik paling rendah. Okay. Maksudnya sekarang ni, bila kita cerita bab semangat-semangat ni kan, saya suka orang tanya soalan semangat ni. Dan saya ingat lagi dulu cikgu saya pernah cakap, dia kata apa? Jangan buat kerana semangat, sebab semangat boleh hilang. Buat kerana kita tahu kenapa kita kena buat. Jadi point dia lah, semangat dia adalah emosi. Jadi kita boleh pilih nak ikut waktu dia tengah semangat ataupun tak semangat. Tetapi orang yang berjaya, dia ada kemahiran untuk suppress emotion dengan dia tak ikut cakap emosi dan semangat tu. Jadi dia akan kekal perform, tak kira walaupun gelora hati dia ada malas, ada perasaan tak semangat. Jadi ini dipanggil ilmu yang dipanggil sebagai self control. Kemahiran mengawal diri untuk melawan hawa nafsu dan semangat emosi kita. Sebab tu dekat dalam agama kita, terutamanya yang beragama Islam, kita selalu dididik dengan rukun yang mana kita kena berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi bila kita berpuasa bulan Ramadan ni, hikmah dia adalah untuk self control dia sebenarnya. Jadi that's why self control ni membantu kita untuk kawal nafsu kita. Bila kita ada kemampuan untuk kawal dia, maka kita akan kontrol hidup kita. Dia selalunya kita punya hidup ni, dia tak jadi seperti apa yang kita nak sebab dia mengkontrol kita, bukan kita kontrol dia. Sebab tu kadang-kadang ada orang, dia tak sampai tahap dia tak nak kontrol diri dia, berlakulah kes rogol, kes bunuh. Sebab nafsu dalam diri ni, dia boleh jadi liar, dia boleh jadi jinak. Kalau siapa yang belajar ilmu keagamaan pasti tahu ada 7 martabat nafsu. Kan? Dia tahu martabat yang paling bawah tu adalah martabat yang dipanggil lawamah. Kalau saya salah kan. Amarah ke lawamah, saya tak rasa kalau salah. Tapi paling tinggi dia ada makam dipanggil kamilah. Itu memang dah wali-wali Allah lah kan. Tapi bila level kat bawah ni yang menjadikan kita jadi marah-marah, kita jadi mengamuk, kita jadi serabut. Sebab nafsu kita berada dalam level yang paling tinggi. Faham. Paling rendah. So apa cara nak tinggikan tu? Belajar self control. Belajar. Sebab tu dekat dalam Islam, kalau pernah dengar perkataan sabar itu separuh dalam iman, separuh daripada iman. Separuh daripada iman. Mungkin kita biasa dengar, tapi kita jarang amati. Kenapa sampai separuh iman?
Tahu tak level iman tu tahap mana? Iman ni tak ada, dia ibarat murtad. Betul. Jadi sampai begitu tinggi sabar itu diletakkan sampai di separuh iman. Kenapa? Sebab sabar ini adalah penghulu kepada segala emosi. Sebab tu kalau kita belajar untuk sabar, kita dapat kawal emosi kita. Dan sebab tu Sayyidina Abu Bakar kata apa? Orang yang kuat, orang yang boleh menahan amarah. Dia dapat sabar. Dan tambah lagi Nabi kata jangan buat keputusan ketika sedih dan ketika suka. Sabar. Sabarlah kunci kepada segala penghulu emosi. So untuk anda di luar sana yang give up, yang orang kata apa down dekat dalam bisnes, so kena cara nak kekal semangat, belajar didik sabar. Contoh sabar ni, kadang-kadang ramai orang ingat sabar ni pada marah je. Orang nak marah, sabar. Itu yang kita fikir. Kadang-kadang dia bukan pada application pada marah. Application tu boleh buat, contohnya kita tengah dipanggil rasa nak penat, nak rehat jap. Sabar-sabar je, kita rehat. Itu pun boleh juga apply. Nak buat keputusan. So kita belajar menahan diri kita. So kita sedang belajar untuk kuatkan muscle. Okay. Muscle iman kita tu. Kontrol kita. Terima kasih Tuan Syafiq. Insaf sekejap saya dengar. Alright. So ada juga soalan yang bertanya Tuan Syafiq. Dia takut nak melakukan sesuatu. Okay. Kan? Ini selalu berlaku. Saya pernah jumpa orang macam ni. Dia di mana orang ini dia berada dalam satu dilema, takut buat salah. Bila kita buat bisnes pun takut buat salah. Bila bekerja pun takut buat salah. Yang menyebabkan bila benda ni berlaku, kita punya potensi sebenar tersekat. Sebab kita ada idea yang bagus, ada plan yang bagus, tapi sebab takut buat salah, jadi idea tu jadi habis. Tak cerita, tak buat sebab takut buat salah. Dan sebenarnya saya boleh katakan situasi takut buat salah ni adalah byproduct, hasil daripada sistem pendidikan konvensional. Bila kita dalam dunia pembelajaran pendidikan, sistem persekolahan, sekolah ini kita kena faham sejarahnya dibina adalah untuk memenuhi keperluan perindustrian. Yang mana pada tahun awal 19 yang mana berlaku revolusi industri seluruh dunia. Jadi banyak pekerja-pekerja mahir, separuh mahir yang diperlukan. Maka universiti diwujudkan untuk memberi supply pada industri-industri tersebut. So bila kita ada sekolah, universiti, dia sebenarnya dah membentuk satu kilang manusia yang melahirkan satu pattern, satu bentuk SOP, satu bentuk tabiat dan karakter dan memenuhi industri perindustrian. Tetapi apa kesan daripada sistem pendidikan konvensional ni adalah dia melahirkan robot. Orang yang tidak ada kreativiti, orang yang rigid pada sistem, dan yang paling kita takut salah satu byproduct dia adalah dia takut buat salah. Sebab tu dalam sistem pendidikan konvensional, kalau kita buat salah, kita akan dihukum. Contohnya, result yang teruk, kita akan dimalukan. Itu adalah hukuman. Ataupun mungkin antara benda-benda lain yang kita dihukum adalah kita mungkin akan dimarah oleh mak kita. Betul. Jadi itu adalah dalam industri perindustrian dan sistem persekolahan dia relevan. Tetapi dalam dunia luar, sifirnya tidak boleh begitu. Orang yang banyak buat silap, orang itu yang paling banyak belajar. Sebab tu kebanyakan orang-orang yang berjaya dalam dunia perniagaan adalah orang yang tidak ada pendidikan yang tinggi. Sebab mereka ini terkeluar daripada sistem kemanusiaan yang mereka tak takut untuk buat silap. Mereka berani. Dan saya cakap benda ni sebab saya pernah berada di tempat tu. Yang mana saya ingat lagi satu ketika dahulu, saya grad daripada universiti dan saya memang datang daripada universiti yang boleh dikatakan banyak budak-budak pandai. Jadi dipendekkan cerita, bila saya grad tu, saya memang dididik untuk jadi perfectionist, jangan buat silap, jangan buat salah. Jadi saya buat benda semuanya terlalu berhati-hati. Sampai saya terjun dalam bidang perniagaan, Allah izinkan, saya bercampur dengan latar belakang pendidikan yang pelbagai yang saya tengok mereka ni lagi laju. Jadi saya mula belajar dengan mereka, apa yang menyebabkan mereka laju? Sebab mereka ada satu mentaliti ni, mereka adalah orang yang dare to fail, berani gagal. Berani untuk gagal. Nothing to lose. Okay. So kita pergi soalan yang seterusnya daripada siapa tu nama dia ni? Syaril. Daripada Syaril, dia tanya, saya nak buat bisnes, betul ke bisnes ni kena ada guru? Sebab Jack Ma sendiri tak ada, Vision Tan pun tak ada seminar pun kan, nak kena join ni. So perlu ke Tuan Syafiq untuk kita yang buat bisnes ni perlu ke berguru?
Okey, berbalik pada soalan ni, saya rasa dah jadi terang lagi nyata bisnes kena ada guru. Semua orang percaya kena ada guru. Tapi yang membezakan mazhabnya, ada orang memilih guru-guru industri. Contohnya, dia berpegang pada prinsip jangan pergilah sifu-sifu ni punya seminar. Dia pergi pada guru-guru industri yang dia kenal. Ada orang dia berpegang pada mazhab belajar je lah dengan siapa pun guru yang ada. Tu yang datang pergi seminar tu. Jadi memilih guru yang mana ni tidak salah. Yang paling asas kita kena berada dalam satu kata putus yang sama. Kita kena ada guru. Okay, jadi saya rasa benda tu tak ada isu sebenarnya. Cuma isu dia memilih siapa guru yang nak belajar kan. Betul. So kalau tanya dengan saya, memang betul kalau kita tengok ada orang kata, Cik Ma, Vincent Tan tak ada pun join seminar-seminar kan, boleh je berjaya kan. Memang tak dinafikan, banyak je orang yang berniaga kat luar tu tak pernah pergi seminar pun. Tetapi kita kena faham tau, dalam perniagaan, daripada 10 orang yang buat, 1 pun belum tentu lagi yang berjaya. Kadar kegagalan itu lebih tinggi. Jadi berbalik-balik pada orang-orang yang saya sebut ni, ada orang yang berjaya memang sebab dia hebat. Tapi ada orang yang berjaya, dia adalah dipanggil orang-orang yang terpilih daripada ramai-ramai yang buat dan menceburi. Dan banyak faktor kadang-kadang kalau kita tengok kes-kes orang-orang yang berjaya, contoh macam Bill Gates kan. Kita dengar, dia orang paling kaya dalam dunia, tapi orang tahu tak cerita sebenarnya yang mak dia merayu-rayu anak dia untuk dimasukkan dalam sebuah syarikat software. Tak selesai Oracle. Jadi dipendekkan cerita, dia tetap ada unfair advantage yang menyebabkan dia berjaya. So persoalannya adalah macam mana orang-orang biasa macam ni kita nak berjaya macam tu. That's why kita perlukan sistem. Dan that's why lah training company sekarang ni wujud seperti Funnelivo dan sebagainya, kerana kita nak pendekkan ataupun nak kurangkan kadar kesilapan usahawan. Yang kalau sebelum ni orang ambil 20-30 tahun baru berjaya, itu pun belum tentu yang berjaya. Yang berjaya sangat majoriti. Tapi dengan adanya program-program kita sediakan ni, kita tak boleh bagi garanti 100% berjaya. Tetapi peratusan tu akan lebih tinggi. Dan terbukti dengan banyak case study yang kita share. Jadi ada orang kata, kalau macam tu, kenapa ramai orang tak berjaya? Dia simple mudah begini. Masuk satu kuliah, dalam satu fakulti di universiti, ada lecturer yang sama, ada yang berjaya dan yang gagal. Nak salahkan siapa? So benda tu kadang-kadang tak payah salah. Dan saya secara peribadi sebagai trainer dan juga ada panggil mentor dalam beberapa usahawan-usahawan yang kita guide, saya dapati kadang-kadang faktor kegagalan tu dia bukan faktor kami. Kadang faktor pelaksana itu sendiri. Isu bergaduh dengan isteri, isu-isu emosi. Jadi mentality dia tak ready. Yang kadang-kadang kenapa tak berjaya. Tapi ada yang berjaya, mereka dah ready. Itu saja basically. Kadang kita belajar dengan usahawan lain pun boleh juga Tuan Syafiq kan. Kalau Boleh. Dia sebenarnya kalau ikutkan ada 3 jenis mentor kita kena ada. Apa tu? Pertama mentor industri, kedua kita kena ada mentor marketing, dan yang ketiga kita kena ada mentor akhirat. Jadi kena ada orang-orang dalam industri. Saya tak cakap you belajar dengan Funnelivo, you terus tak perlu belajar dengan orang lain. Belajar. Sebab satu-satu industri tu ada selok-belok dia, ada sepak terajang dia, ada taktik-taktik, trik-trik dia. You kena belajar. Tapi you juga kena belajar daripada orang luar. Sebab kadang-kadang mentor-mentor dalam industri, mereka bersifat satu sudut. Kadang-kadang ada banyak kelebihan dalam industri lain yang boleh dibawa dalam pembaharuan dalam industri tu. Tapi tak semua orang nampak. Jadi that's why kadang kita kena bercampur dengan orang untuk jadi orang yang lebih terbuka dan bawa pembaharuan dalam industri kita. So ada 3 mentor tuan-puan Betul. Alright. So itu sahaja Tuan Syafiq. Terima kasih untuk ilmu dan perkongsian yang Tuan Syafiq berikan. InsyaAllah kita jumpa di episod akan datang. So itu sahaja untuk Funnelivo Podcast. Check it out nanti. Alright. So jangan lupa, untuk yang menonton, jangan lupa untuk tekan button subscribe. Kan dah tengok-tengok subscribe, share, ajak seorang mungkin orang join. Dah tengok subscribe-nya tak Tuan Syafiq? Masya-Allah. Sebab kita dapati, kita dah check, kebanyakannya orang-orang yang menonton tak subscribe pun Fadi Ghazali punya YouTube. Dosa ni. Alright, so itu saja. InsyaAllah kalau ada lagi kita akan jemput Tuan Syafiq. InsyaAllah. Boleh Tuan Syafiq? Podcast akan datang. InsyaAllah. So itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.